Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, baik. Nama saya Muhammad Azra'i bin Muhammad Hasbi. Nombor kad matrik saya di 183111486. Saya dan kumpulan saya mendapat tajuk iaitu jihad sebahagian daripada iman. Okey, baik. Okay, yang mana anda semua nampak saya telah letak kat sini matan hadis. Okay, an Abi Hurairah tuqalah su'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu a'malu afdal, qala imanu billah, qala summa madza, qala jihadu fi sabilillah, qala summa madza, qala haji mabrur, wa fi riwayah imanu billahi wa rasulah. Okey, terjemahannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang lebih baik? Itu apa yang lebih afdal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, beriman kepada Allah. Aku bertanya lagi, kemudian amalan apa? Rasulullah menjawab, berjihad, berjuang di jalan Allah. Aku bertanya lagi, kemudian amalan apa? Rasulullah menjawab, haji mabrur. Pada riwayat lain menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Okey, seterusnya makna kalimah. Okey, makna kalimah saya bawa keluar dua. Yang pertama, a'malu afdal, amalan yang lebih baik. Yang kedua iaitu haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifai Irfan bin Muhammad Syahimi. Saya memegang kad matrik D183111452. Baik, seterusnya saya akan menyambung berkenaan dengan syarah hadis, di mana kita melihat hadis di atas ia lebih menunjukkan amalan-amalan yang afdal, akan tetapi bila diteliti isinya terdapat jihad di jalan Allah yang Rasulullah katakan sebelum menyebut haji mabrur. Di sisi jumhur ulama, keluar berjihad lebih afdal daripada keluar menunaikan haji. Hal ini disebutkan oleh Imam Ahmad melalui hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amru bin Al-Ash. Bagaimana jihad yang dikatakan lebih afdal daripada haji mabrur, sedangkan apa yang kita tahu, haji mabrur merupakan antara amalan yang terbaik. Jihad yang lebih afdal ialah jihad orang yang keluar bersama hartanya serta tidak kembali. Tidak kembali ini membawa maksud ia syahid ketika keluar berjihad. Kita boleh tengok hadis yang saya bawakan. Tiada hari-hari amalan soleh yang paling disukai oleh Allah untuk dilakukan melainkan hari-hari ini. Baginda memasukkan 10 hari terawal Zulhijjah, iaitu pada waktu menunaikan haji. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walaupun jihad di jalan Allah tidak dapat menandinginya. Kat sini seperti mana sahabat bertanya pada Rasulullah, adakah jihad di jalan Allah tidak dapat menandinginya? Menandinginya itu apa? Menandingi 10 hari terawal Zulhijjah. Lalu baginda bersabda, walaupun jihad di jalan Allah tidak dapat menandinginya, melainkan seorang lelaki yang keluar berjihad bersama hartanya kemudian ia langsung tidak kembali. Yang bermakna sebenarnya saya terangkan, tidak kembali itu membawa makna ia syahid sewaktu ia keluar berjihad. Baik, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan apa itu jihad. Jihad merupakan segala usaha dan kesungguhan, sama ada dalam bentuk perkataan atau perbuatan dengan niat yang ikhlas, serta perjuangan dan pengorbanan untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang saya faham, jihad ini merupakan usaha kita dan kesungguhan kita dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan dengan niat yang ikhlas untuk kita memperjuangkan agama Allah, mengorbankan tenaga kita untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala.
Jihad juga mempunyai banyak bahagian. Di antaranya yang pertama, jihad melawan hawa nafsu. Kita melawan segala kemahuan kita. Contohnya sewaktu belajar kita berasa seperti tidak mahu belajar, kita berasa penat, berasa letih sewaktu belajar. Apabila kita melawan hawa nafsu tersebut, maka itu dikira sebagai jihad. Yang kedua, jihad melawan syaitan. Melawan hasutan-hasutan daripada syaitan, itu juga dikira berjihad. Yang ketiga, jihad melawan musuh Islam, di mana musuh Islam yang memerangi agama Islam dan mengancam agama Islam, itu dikira jihad. Dan yang keempat, berjihad menentang golongan munafik. Jadi apabila kita menentang golongan munafik, ini juga dikira sebagai jihad. Kita lihat pada hadis yang saya bawakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemuda mendekat menuju ke arah kami. Ketika kami melihatnya, kami berkata, andaikan pemuda ini menyerahkan kekuatan dan masa mudanya untuk berjihad di jalan Allah. Rasulullah telah mendengar hal itu, kemudian berkata, memangnya tidak ada cara lain untuk berjuang di jalan Allah selain dengan berperang? Maka Rasulullah sambung lagi, siapa yang berjuang merawat orang tuanya, maka ia dikira berjihad. Siapa berjuang untuk menafkahi keluarganya, maka ia juga dikira berjihad. Dan siapa yang berusaha untuk menjadi seorang yang berdikari, maka ia juga berjihad. Jadi kita dapat lihat dalam hadis ini, skop dalam perkara jihad ini terlalu banyak, sehingga kan merawat orang tua kita, iaitu kedua ibu bapa kita, juga dikira berjihad. Kita mencari nafkah untuk keluarga juga dikira berjihad. Dan kita sendiri berdikari untuk diri kita juga dikira sebagai jihad. Baik, seterusnya saya akan menyambung berkenaan dengan jihad, kaitan jihad dengan iman. Sebagaimana tajuk yang kami bawa, jihad sebahagian daripada iman. Kesanggupan seseorang untuk berjihad di jalan Allah adalah hasil kurniaan iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana apabila seorang itu tidak mempunyai iman dalam dirinya, maka untuk apa dia berjihad? Dia takkan berjihad, kerana apabila dia tidak mempunyai iman, ia takkan berjihad untuk memperjuangkan agama Allah, berkorban untuk memperjuangkan agama Allah. Jadi ia berkait rapat di antara satu sama lain. Iman sebagai asas kepercayaan atau ikrar kepada Allah. Jihad pula adalah cara untuk mencapai matlamat hidup mukmin dan membuktikan kebenaran imannya. Jadi kat sini, iman ini sebagai asas kepercayaan dan ikrar. Kita percaya bahawa Allah itu ada, dan kita berikrar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan sekalian alam dan tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jihad pula adalah cara untuk mencapai matlamat hidup. Jihad ini kita ingin buktikan bahawa kita ini betul-betul beriman. Kita sanggup memperjuangkan harta, jiwa, tenaga untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Iman menjadi panduan utama kepada cintakan jihad. Sanggup mati di jalan Allah, sanggup berkorban demi apa sahaja demi jihad. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya orang yang sebenar-benar beriman hanyalah orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, yakni ia terus percaya dan tidak ragu-ragu lagi, serta berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang yang benar. Surah Al-Hujurat ayat 15. Jadinya kat sini, orang yang sebenar-benar beriman, Allah katakan orang yang percaya pada Allah dan Rasulnya, iaitu beriman pada Allah dan Rasulnya, dan tak ada keraguan dalam dirinya. Seterusnya, ia berjuang dengan harta benda dan jiwanya pada jalan Allah. Jadi orang seperti ini merupakan orang yang sebenar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Afiq bin Zulkarnain, nombor metrik D 183-10803.
Okey, hari ini saya akan membentangkan bahagian saya, iaitu hadis lain jihad sebahagian daripada iman. Okey. Qala sami'tu Aba Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala intadaballahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa imanun bi wa tasdiqun birusuli an urji'ahu bima nala min ajrin aw ghanimatin aw adkhalahu al-jannah walaula an ashqa ala ummati ma qa'adtu khalfa sariyatin walawadidtu anni uqtalu fi sabilillah thumma ahya thumma uqtalu thumma ahya thumma uqtalu. Okey, maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memberi jaminan kepada orang yang keluar berjihad di jalannya, sedangkan tidak ada yang mengeluarkannya kecuali keimanannya terhadapku dan kerana dia membenarkan rasul-rasulku. Allah menjamin untuk mengembalikannya dengan membawa pahala atau harta ghanimah atau memasukkannya ke dalam syurga. Jika tidak, aku takut akan menyusahkan umatku. Aku tidak akan ketinggalan dalam mengikuti mana-mana pasukan tentera, dan aku ingin sekali terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan, kemudian terbunuh, kemudian dihidupkan dan kemudian terbunuh. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar bin Yusuf dan nombor metrik D183114885. Okey, saya akan sambung tentang perbahasan hukum yang terdapat dalam hadis. Okey, yang pertama adalah Syekh Islam Ibn Taymiyah rahimahullah mengatakan tujuan jihad adalah agar kalimat Allah tinggi dan agar agama semuanya milik Allah, iaitu maksud tujuannya agar agama Islam tegak. Dan ia berkata lagi, tujuan disyariatkan jihad agar manusia dan jin meyakini bahawa tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Okey, seterusnya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sadi rahimahullah, perang di jalan Allah bukanlah sekadar menumpahkan darah orang kafir dan mengambil harta mereka, akan tetapi tujuannya agar agama Islam ini tegak kerana Allah di atas seluruh agama dan menghilangkan semua bentuk kemusyrikan yang menghalangi tegaknya agama ini. Okey, maksud dia dengan fitnah. Fitnah kiranya syirik. Apabila fitnah itu sudah hilang, tercapailah maksud tersebut, maka tidak ada lagi pembunuh dan perang. Okey. Agama Allah tegak di muka bumi, tetapi sebelum dimulai peperangan, diperintahkan untuk berdakwah kepada orang-orang kafir agar mereka masuk Islam. Okey. Okey, seterusnya kita masuk kepada pengajaran dan faedah daripada hadis. Okey, untuk pengajaran. Yang pertama, untuk mengukuhkan kaum mukmin. Contohnya, Allah menunjukkan keutamaan sebahagian ibadah termasuk jihad fisabilillah. Okey, yang kedua pula, jihad fisabilillah dalam pandangan Allah, jihad yang dilandasi iman. Yang ketiga, jihad fisabilillah sentiasa berakhir dengan kebaikan. Contohnya, jika kita menang, mujahid mendapatkan kemenangan dan ghaimah. Sedangkan jika syahid, ia mendapatkan syurga. Okey, yang keempat pula, keutamaan jihad dan mati syahid sangat besar. Contohnya,
besarnya hingga Rasulullah secara khusus menginginkan bisa mati syahid berkali-kali. Okey, faedah. Yang pertama, orang yang berjihad dalam Islam adalah sangat berharga, bukan mudah untuk mendapat rahmat, kemampuan dan syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, sudah semesti Allah berhak menguji keimanan manusia dengan melihat pengorbanan dan perjuangan yang ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua pula, berjihad bukan hanya tentang hablum minallah tapi juga hablum minannas. Contohnya, berjihad kita juga sekaligus menjadi penolong bagi orang yang membutuhkan. Okey, yang ketiga pula, Allah telah menjanjikan syurga bagi mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, orang yang mati syahid di jalan Allah akan diampuni dosanya. Dan yang terakhir, mereka yang berjihad di jalan Allah akan diselamatkan dari siksa dan fitnah kubur. Okey, sekian, terima kasih. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن